Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Antara Bapak yang saya hormati, pada Anda yang menonton video hari ini dan sebelum ini berkaitan dengan case kematian adik Zara, saya yakin percaya Anda mempunyai niat dan tujuan yang sama pada seluruh rakyat Malaysia di luar sana yang berdiri di belakang ahli keluarga Zara yang memegang slogan Justice for Zara, keadilan untuk Zara. Baru-baru ini, setelah mayat adik Zara digali semula dan bedah siasat dijalankan, peguam kepada keluarga Zara telah membuat pendedahan, membuat kenyataan. Sepanjang 8 jam berada di dalam bilik, hanya 2 kali keluar ataupun sebentar saja masuk balik, dan langsung tidak menjamah makanan. Itu adalah satu pengorbanan bagi seorang peguam. Dan saya rasa saudara-saudara, beberapa kenyataan peguam berkaitan dengan keadaan Zara pun sudah tular di media sosial. Ada kenyataan peguam baru-baru ini. Tapi ada satu perkara, ada satu tajuk berita yang tiba-tiba berkata, peguam dituduh bersubahat. Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah produk terapi imun transfer factor. Produk ini adalah untuk mendidik, meningkatkan dan menyeimbangkan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit, antaranya gout, kolesterol, darah tinggi, kencing manis, dan macam-macam lagi. Ini adalah produk untuk wanita, kesehatan untuk semua jenis penyakit wanita, dalaman luaran. Dan kita ada beberapa jenis produk yang lain lagi berteraskan terapi imun. Pada Anda di luar sana yang berikhtiar nak sihat, saya boleh bantu Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, kenapa tiba-tiba ada tuduhan peguam pun dituduh bersubahat? Satu artikel saya kongsikan kepada Anda, case Zara Khairina dah jadi isu politik. Peguam pun dituduh bersubahat. Saya tak salah, pengetua kah, polis kah, doktor kah, pegawai penyiasat kah, peguam kah, siapapun juga, anak menteri kah, datuk kah, kalau mereka ini benar-benar bersalah. Nah, saya tidak cakap dalam case Zara Khairina saja, tetapi untuk semua case yang ada di Malaysia, tak kira VVIP kah, pangkat tinggi kah, kalau benar-benar didapati bersalah, apapun juga case, kalau memang mereka bersalah, mereka perlu menanggung tindakan mereka itu. Mereka perlu dikenakan tindakan undang-undang. Jadi untuk case ini, mereka menyebut nama peguam pun dituduh bersubahat. Case membabitkan Allahyarham Zara Khairina yang merupakan pelajar sekolah menengah kebangsaan agama Tun Datuk Mustafa Limawan Kinaru dilihat sudah jadi isu politik. TikTokers Harun Muhammad Shah berkata demikian, apabila wujud pihak tertentu menuduh peguam keluarga Zara pula sebagai bersubahat. Dari manakah tuduhan liar ini? Dari manakah sumber yang didapati oleh si penuduh ini? Peguam yang dilantik oleh keluarga Zara pun dituduh bersubahat. Macam-macamlah netizen. Bila peguam Zara keluarkan kenyataan, beritahu postmortem berjalan dengan lancar dan telus, netizen tuduh peguam Zara bersubahat. Kau nak dengar yang macam mana? Nak dengar ikut selera tekak kau? Baru nak sokong. Bila tak kena dengan selera tekak, kau kata dia bersubahat. Peguam Shahlan Jufri memaklumkan, proses bedah siasat jenazah Allahyarham Zara di Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Tiada tangan gaib, tiada VVIP. Tapi kenapa ada tuduhan kepada peguam Zara bahwa beliau ini bersubahat? Nah, saudara-saudara, berkaitan isu ini, kita harap ada yang pasti keadilan untuk keluarga Zara. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang kepada Anda yang baru di dalam channel ini. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Pada yang sudah lama, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda.
Baru-baru ini, isu ataupun misteri kematian Allahyarham Zara telah viral di seluruh media sosial, telah menjadi salah satu berita yang paling hangat kebelakangan ini. Saya yakin dan percaya kepada rakyat Sabah di luar sana yang menonton video ini, mungkin Anda pernah mendengar berkaitan dengan case ini yang melibatkan nama cucu kepada TYT Sabah. Juga pernah mendengar berkaitan dengan video mesin basuh melibatkan kematian adik Zara. Saudara-saudara, apapun juga cerita, apapun juga spekulasi, lebih lagi dari kalau spekulasi dan keputusan-keputusan cerita-cerita sedemikian yang bukan dikeluarkan oleh media rasmi, saya nasihatkan Anda jangan terus percaya. Kita kena menggunakan, kita kena ikut kepada media yang rasmi, yang sahih, barulah kita percaya kepada cerita sebenar. Nah, berkaitan dengan ini, saudara-saudara, saya nak kongsi kepada Anda satu kenyataan, satu tulisan berkaitan dengan ini yang Anda pasti sendiri tergamam dan terkejut. Tapi sebelum itu, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun. Saya mengambil kesempatan Anda sebentar. Saya yakin dan percaya kepada Anda yang menonton video ini, hari ini mungkin Anda sedang ada alami masalah kesehatan. Apapun juga jenis masalah kesehatan yang melibatkan kencing manis, gout, darah tinggi, kolesterol, penyakit melibatkan kulit, hati, jantung, paru-paru, dan macam-macam lagi. Anda boleh menghubungi saya boleh kongsikan kepada Anda apa fungsi sebenar terapi imun. Terapi imun adalah untuk meningkatkan, mendidik, dan menyeimbangkan sistem imun badan supaya sistem imun badan kita menjadi kuat, bijaksana, dan juga tidak bercelaru supaya banyak penyakit yang boleh dilawan. Sekiranya berminat, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, saya telah mendapat satu maklumat yang saya lihat daripada Facebook Liana Marzuki. Ketika internet syarat dengan bising dan ketidaktentuan, inilah masanya kita guna skill, jangan pajak otak. Seorang rekan follower hantar saya screenshot. Di bawah katanya, yang membuli dan membunuh Zara ialah cucu TYT Sabah. Perkara pertama yang terlintas, takkanlah cucu Musa Aman bersekolah agama di Papar. Perkara kedua, saya semak siapa yang menyampai akaun palsu. Sejenis jembalang dan hantu, lagi tak boleh pakai lagu tu. Next, saya rujuk kenyataan polis dan Istana Kinabalu. Kedua-duanya nafikan dan tegas nyatakan cucu TYT bukan bersekolah di situ. Kita pun tahu ramai memang tak suka TYT ini. Masa dia naik pun kita hentam. Tapi jangan lupa, kes rasuahnya digugurkan ketika PN berkuasa dan dia jadi TYT ketika PHBN memerintah. Maknanya, dua-dua camp sama saja. Political patronage tetap dijaga. Namun, walau kita benci seseorang, bukan lesen untuk memfitnah. Kes Zara sedang jadi macam kes Adib, highly political. Dan seperti kes Adib, bila yang bising awal-awal itu nak naik jadi kerajaan, akhirnya tiada apa dibuat untuk keadilan selain bayar pampasan. Jadi, kita hargai netizen dan aktivis yang lantang bersuara. Tapi hati-hati, jangan sampai perjuangan ini di-hijack geng politik, terutama bila PRN makin dekat. Lihat saja, bila melibatkan kes bunuh pelajar tahfiz di negeri sendiri, nak tolong pun tak ada hati. Dari dulu cuba lari. Kita boleh dan patut bersolidariti untuk Faris dan Zara. Cuma jangan sampai kita jadi bidak dalam permainan emosi untuk undi. Karena bila mereka sudah berkuasa, biasanya mereka hilang peduli. Tinggallah keadilan diangkat oleh rakyat sendiri. Salam hormat, Liana Marzuki. Berkaitan dengan kenyataan Liana Marzuki, apa komen Anda, apa pandangan Anda? Dengan caption gambar, caption tersebut di bawah screenshot melalui Facebook page Liana Marzuki, Anda boleh semak sendiri. Dengan komen di sini, Farisha Maisara binti Arifin, Arif, pelajar tingkatan 5, adalah suspek utama dalam kes bunuh Zara. Farisha ini anak kepada Datuk Arifin, yaitu menantu kepada TYT Musa Aman. Farisha itu cucu TYT Sabah. Jadi saudara-saudara, janganlah kita cepat percaya kepada perkongsian-perkongsian di media yang kita sendiri tidak tahu sumber aslinya.